Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan maghfirah, keampunan Allah akan semua dosa-dosa kita. Juga kita turut mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sidang hadirin mukminin, pengajian kitab Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushdi, yang mana dalam pengajian kita yang lalu kita telah membicarakan tentang tata cara mandi wajib. Dalam kuliah kita yang lalu kita telah membaca apa yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi tentang isu yang pertama ataupun masalah yang pertama yang dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan ad-dalk. Ad-dalk maknanya wajib ke sunat kita gosok sewaktu kita mandi. Kita telah membicarakan tentang soal itu, yang mana dalam pengajian kita yang lalu kita telah melihat beberapa perbahasan berkenaan dengannya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, gosok badan ni sama ada ketika kita mandi wajib ataupun ketika kita berwuduk, hukum dia adalah sunat.
dia termasuk dalam sunat. Maksud dia, kalau kita ambil wuduk, kita tak gosok, sah. Kita mandi wajib, kita tak gosok, sah. Kan? Sebab kita di Malaysia ni air banyak. Kan? Air banyak. Kita buka shower, kita ulur tangan, kan? Habis dah settle. Wuduk ataupun mandi wajib, settle. Kecuali kita duduk di tempat yang kurang air, maka mungkinlah pada waktu tu dia perlu pada gosok lah, nak ratakan air. Ataupun kalau rumah kita ada kolam, kan, saiz Olimpik punya ni, kolam Olimpik, kita terjun je. Niat mula-mula muka atur satu-satu. Lepas tu apa, tangan sampai siku, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Cuma niat lagu tu je. Mandi wajib pun macam tu, senang, terjun daripada papan atas tu, settle. Tu untung orang kaya kan, Datuk kan. Siapa yang kaya rumah ada tepi bendang lagi syok, terjun dalam bendang. Kan, terjun dalam bendang, settle. Masa kita kecil-kecil dulu semua ada pengalaman, tuan duduk keliling dengan bendang. Saya masa kecil dulu pun macam tu lah, terjun tu tuan-tuan, settle. Seronok. Jadi dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i ni, Imam Nawawi dia sebut bahawa wa an yudallikal a'dha, iaitu gosok anggota wuduk. Maka dalam Majmu' Syarah Muhadzab dia kata apa? Dia kata itu adalah sunat. Begitu juga dalam kitab-kitab fiqh yang contemporary, yang kemudian-kemudian ni, contohnya fiqh manhaji pun disebut bahawa yang disebut sebagai dalk ataupun menggosokkan anggota itu ada sunat dalam wuduk, iaitu kita melalukan sahaja air. Itu adalah sah. Jadi kalau kita gosok dengan tangan, maka kita dapat pahala sunat. Jadi kita ni tuan-tuan, pahala kita tak banyak, maka kita sepatutnya kita rebut, kan. Walaupun dia kata sunat, sunat tu maknanya peluang untuk kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berwuduk ke, kita mandi wajib ke, hendaklah kita rebut peluang tersebut. Dan apatah lagi, ianya memang sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa faja'ala yaqulu hakadha yadluk. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, kemudian Nabi buat macam ni lah. Nabi buat macam mana? Gosok. Nabi gosok. Itu adalah sunnah. Jadi kita nak dapat syafaat daripada Nabi bukan sekadar mengharap. Kita kena ada strategi kita untuk dapat syafaat daripada Nabi. Maka salah satu strategi yang terbaik ialah dengan mengamalkan, kan, sedaya upaya kita semua sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah seberengkas yang telah kita pelajari sebelum ini. Maka sidang hadirin mukminin, pada malam ni kita masuk pada masalah yang kedua yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi, iaitu masalah niat, kan, masalah niat. Dia kata para ulama berbeza pendapat apakah niat termasuk dalam syarat mandi hadas ataupun tidak. Ni cerita ulangan sebagaimana yang kita mengaji bab wuduk hari tu, kan, cerita ulangan. Sama sebagaimana perbezaan ataupun ikhtilaf di kalangan fuqaha berkenaan dengan apakah hukum niat ketika berwuduk. Cerita dia sama. Masa wuduk, niat ni kena ada ke tak ada? Kan? Masa mandi wajib pun sama. Niat ni macam mana? Maka Imam Ibn Rushdi kata, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Dawud dan para pengikut mereka, kan, berpendapat bahawa niat termasuk syarat mandi. Makna kena ada niat, kan. Kena niat tu, kita bukan mandi saja-saja dak, kita mandi wajib. Manakala Imam Abu Hanifah dan juga pengikut dia serta Ats-Tsawri berpendapat bahawa mandi cukup dilakukan tanpa niat sebagaimana wuduk. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah cerita kenapa wujud perbezaan pendapat para ulama tentang masalah niat. Saya dah cerita kepada tuan-tuan satu contoh yang very simple untuk kita faham.
iaitu sebagaimana cerita kita basuh baju yang kena najis, kan? Basuh baju yang kena najis. Nak tanya tuan-tuan, kena ada niat ke tak perlu ada niat? Sahaja aku basuh berapa rakaat nak basuh ni? Berapa pusingan mesin-mesin. Jadi Imam Abu Hanifah, ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah, As-Sawri dan sebagainya, dia kata macam basuh lah, macam basuh. Tak ada niat apa-apa. Tiba-tiba anak tuan-tuan pergi ambil baju kotor dia pergi bubuh dari washing machine, dia tekan, pandai-pandai dia pergi tekan. Budak kecil ada niat apa? Tak ada, dia niat nak main je. Dia pergi bubuh baju tu kotor, memang najis. Lepas tu kita balik-balik rumah tengok dah basuh dah. Nak tanya tuan-tuan, baju tu bersih ke tak bersih? Ni macam teragak-agak pasal apa? Bersih lah, betul tak? Bersih. Maka dia tak perlu pada niat. Dia tak perlu pada niat. Bila kita tengok bersih, maka dia bersih walaupun kita tak ada niat apa-apa pun. Pasal apa? Sebab yang basuh tu anak kita, hak tak tahu, hak tak reti apa, dia pergi tekan je, kan? Tuan-tuan, baju tuan-tuan kena najis, jatuh dalam air laut. Tuan-tuan ambil, hilang habis bawai kencing ke apa, tak ada niat apa-apa, baju tu yang jatuh, kita pergi ambil dah hilang. Bersih tak baju tu? Bersih. Kat situ kenapa Imam Abu Hanifah, ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah, As-Sawri dan sebagainya, dia kata sebagaimana masalah yang macam tu, kan, tak perlu kepada niat, maka dia kata wuduk dengan mandi hadas pun sama, dia tak perlu kepada niat. Cuma pendapat ni tuan-tuan kena ingat, ni pendapat minoriti, kan? Pendapat ni pendapat minoriti. Pendapat majoriti Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Hanabilah, Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, kan, ulama seperti Imam Malik, kan, ulama Malikiyah dan sebagainya, rata-rata majoriti kebanyakan fuqaha mengatakan bahawa oleh sebab dia adalah ibadah khususiyah, ibadat khusus, maka sebagaimana semayang kena ada niat, haji kena ada niat, puasa kena ada niat, maka dia kata wuduk dengan mandi wajib pun kena ada niat. Itu dia punya cerita dia. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kita dalam perkara yang macam ni, maka kita dah tahu kenapa ulama berbeza pendapat. Jadi kalau kita dengar, kan, ada orang kata bahawa mandi wajib tak perlu pada niat, asalkan air itu dah rata seluruh tubuh kita, maka itu sudah memadai sebagai mandi wajib. Kalau tuan-tuan dengar ada orang kata kalau kita basuh anggota wuduk kita walaupun kita tak ada niat, maka kita tahu bahawa itu pendapat Imam Abu Hanifah, ulama Hanafiyah dan juga As-Sawri dan ulama-ulama yang dalam kumpulan mereka, kan? Bukan kata ajaran sesat, cuma dia adalah kumpulan minoriti, kan, sebahagian kecil. Baik, bila kita bercakap bab niat ni, tuan-tuan sekalian, dia ada perkara yang sangat penting sebenarnya yang akan menentukan ibadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang kita dia lebih suka bincang niat ni, masalah talafuz, lafaz niat ni perlu ke tak perlu dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan kena tahu bahawa bila kita bincang pasal niat, ulama dia bincang lebih jauh daripada tu, dalam rangka untuk kita menentukan pahala yang bagaimana yang kita mahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tengok apa yang ulama bincang tentang masalah niat. Dia bermula dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai habis yang kita duk belajar tu. Kan, sesungguhnya setiap amalan tu dia bergantung pada niat, dan setiap sesuatu dia bergantung kepada apa yang dia niatkan. Baik, Abdullah ibn al-Mubarak dia kata apa? Dia kata rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Dia kata betapa banyak amalan yang kecil tapi dia jadi besar. Dia dibesarkan oleh sebab niat individu itu. Dan betapa banyak amalan yang besar tapi akhirnya dia jadi kecil dengan sebab niat orang yang melakukan amalan itu. Ini antara benda
yang saya nak ajak tuan-tuan sekalian kita fokus malam ni bila kita bercakap tentang niat. Jangan kita setakat bincang pasal talafuz niat apa, bukan setakat tu, tapi kita kena bincang, kena tengok apa yang ulama bincang sebenarnya tentang niat. Dia kata ada benda tu besar, tapi sebab niat kita tu dia jadi kecil, kan? Ada amalan nampak kecil, tapi sebab niat kita tu dia jadi besar pahala dia. Ini yang kita nak tahu. Baik, apa dia tuan-tuan sekalian? Contohnya kalam di kalangan para ulama yang popular, iaitu tijaratun niyat, tijaratul ulama, kan? Perdagangan, bisnes, kan? Perniagaan. Niat adalah perdagangan ataupun bisnes para ulama. Apa maksud dia? Niat ni dia boleh diniagakan. Niat boleh diniagakan. Tuan-tuan tahu tak bisnes ni apa? Tuan-tuan tahu bisnes? How to generate income. Macam mana nak generate profit daripada satu-satu benda. Itu bisnes. Tuan-tuan ada pokok jambu dekat rumah, tuan-tuan fikir macam mana tuan-tuan nak dapat duit daripada pokok jambu ni. Tuan-tuan ada perkelih ni apa? Harum manis. Harum manis. Tuan-tuan ada tanah, tuan-tuan jenis orang business minded. Bila tuan-tuan business minded, tuan-tuan akan fikir, tanah aku ada banyak berapa ekar, berapa hektar yang aku ada, aku nak buat apa dengan tanah ni? Nak buat bendang ke, nak tanam apa harum manis ke, nak buat pusat pelancongan ke, ada orang meniaga nira, kan? Saya pun tak boleh nak bayar, boleh makan dan boleh minum dikelilingi oleh pokok nira tu, tuan-tuan. Oh, ni kira orang business minded. Dia boleh nampak. Dekat rumah saya tu dia ada ATV, ada apa? Kereta itu kan yang boleh masuk kampung apa semua. Ni business minded. Orang yang dia ada modal, dia ada barang, dia ada aset, dia ada property. Yang mana dengan apa yang dia ada, dia boleh fikir macam mana dia nak dapat keuntungan daripada apa yang dia ada. Sama dengan niat. Kita duk bincang masalah talafuz apa semua, tak. Ulama kata niat tu sendiri kita boleh dagangkan dia. Kita boleh jadikan itu sebagai sumber untuk dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ni kita nak kena tahu. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak gunakan peluang itu? Baik. Maka antaranya ialah para ulama, mereka gunakan niat itu untuk memperolehi pahala sebanyak yang mungkin daripada niat. Macam mana tu? Daripada niat tu dia orang boleh lipat gandakan, berusaha untuk dapatkan pahala sebanyak yang mungkin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh-contoh kan yang diberikan oleh para ulama. Contohnya bila kita beramal dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan kamu mencegah perkara yang mungkar dan kamu beriman kepada Allah. Ayat tu cerita pasal amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini satu contoh. Macam mana daripada amar ma'ruf nahi mungkar kita gunakan niat untuk kita beramal dengan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, kita boleh lipat gandakan pahala kita. Macam mana? Ini sebagai satu contoh supaya tuan-tuan boleh nampak kan macam mana perdagangan, bisnes berkaitan dengan niat dari sudut menggandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia apa tuan-tuan? Nombor satu, bila kita buat amar ma'ruf nahi mungkar, niat kita apa? Nombor satu, niat kita sebab kita nak ikut perintah Allah. Itu nombor satu. Pasal apa kita berdakwah? Sebab amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perintah Allah Ta'ala. Pasal apa kita suruh orang buat baik? Ini perintah Allah. Pasal apa kita larang orang buat daripada perkara mungkar? Ini perintah Allah. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Yang keduanya, kita punya tujuan kita apa? Supaya bila kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, supaya Allah tidak mengazab masyarakat kita, supaya Allah tidak murka
kepada orang kampung kita. Sebagai contoh, kita nampak ada budak duk buat benda-benda yang tak elok, kita pergi nasihat, kan? Kita pergi nasihat. Adik saya, tuan-tuan, dia duduk di Kuala Lumpur, dia duduk cerita, bawah pokok jambu tepi rumah dia tu budak-budak muda cukup suka duduk apa duduk bercengkerama bawah pokok. Saya pun heran lah, orang muda ni dia cukup suka bawah pokok. Saya pun tak tahu pasal apa. Zaman saya duduk bercinta dulu tak pernah cari pokok. Duduk UIA dulu, tuan-tuan, saya kenal isteri saya sekarang. Kalau nak jumpa dekat lecture hall lah, bilik kuliah, kan? Janji jumpa bilik kuliah pukul berapa, jumpa. Lagu tu lah kita bercinta cara budak UIA. Kan? Kita pakai baju Melayu, pakai kopiah, takkan nak bercinta bawah pokok. Tu Hindustan. Jadi adik saya duk cerita, dia kata dia geram sungguh, ada budak ni bawah pokok tu lah dia duduk dua orang tu, dia kata. Macam mana nak buat? Jadi itu yang kita kata amar ma'ruf nahi mungkar. Kita niat apa? Nombor satu, ini perintah Allah supaya kita berdakwah kepada dia, supaya amar ma'ruf nahi mungkar. Satu. Yang kedua, kita kesian dekat dia. Takut nanti masa depan dia gelap, nanti dia terlanjur, nanti dia buat benda yang tak elok, nanti Allah Ta'ala murka, nanti datang azab Allah, hukuman daripada Allah. Itu dua. Kan? Jadi dengan niat kita tadi, dia berganda pahala tu sebab kita kasihan kepada dia. Kita bukan nak dabik dada ni, dengar cakap aku. Dah, kita bukan niat macam tu. Kita kesian dekat dia. Kita tak mau dia kena dosa. Kita tak mau dia dimurkai oleh Allah. Jadi ini cara kita generate, kan, kita dapatkan pahala daripada Allah Ta'ala. Niat tu. Niat tu kenapa betul, tuan-tuan? Kemudian kita niat bahawa kalau kita tidak laksanakan benda ni, maka habis satu kampung ni tak lepas daripada dia punya fardu kifayah, kan? Fardu kifayah kena buat. Jadi banyaklah cara kita tu. Nombor satu, kenapa kita buat, yang kedua sebab apa, yang ketiga sebab apa. Mudah-mudahan setiap poin yang menyebabkan kita ada momentum untuk berdakwah itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang berniaga, tuan-tuan. Orang berniaga, dia orang pandai berniaga ni, apa yang dalam kepala dia, tuan-tuan? Dalam kepala dia nak gandakan keuntungan, betul tak? Kan? Cuba tuan-tuan tengok kat kedai, orang jenis pandai berniaga. Bukan sahaja dia jual barang, dia jual main item dia tu, tapi dia ada benda sampingan. Sikit lagi dia ada Ultraman, boleh budak-budak naik panjat. Sekali naik RM1, sekali naik RM2. Kan? Mak ayah nak makan tak boleh sebab anak kacau. Dia nampak benda tu. Mak ayah makan, sekali dia orang makan satu meja tu 40, 50, RM100 apa semua, kan. Lepas tu kalau budak naik Ultraman dia, naik dinosaur gajah dia, dapat lagi RM4-5. Itu cara orang yang business minded, kan. Dia fikir macam mana dia nak dapat keuntungan lebih banyak. Lepas tu parking pula, dia cah lagi parking tu, dia melampau sangat. Orang patut bagi parking free lah. Tak, dia tak bagi parking free, kan. Ada pula parking kena bayar RM1, RM2 dan sebagainya. Setiap benda dia charge, maka dia akan dapat keuntungan berlipat kali ganda. Ni orang hak jenis meniaga betul-betul. Kita tak, tuan-tuan. Kita meniaga cara kampung, kan. Sky juice free, kan. Air kosong takkan nak charge. Air pipe dia, Allah ambil. Tak ada, kita tak kira je, kita tak kira air kosong. Cuba tuan-tuan pergi kedai hak jenis betul-betul nak dapat keuntungan, 5 kupang ke RM1 dia mesti charge. Itu contoh mudah untuk kita faham. Jadi kita dengan pahala ni macam tu. Sejauh mana di kalangan kita fikir macam mana kita nak lipat gandakan pahala daripada niat kita tadi, kan, daripada niat kita. Maka dia ada satu riwayat, tuan-tuan, niyatul mu'min ablaghu min amalih. Niat seseorang mukmin itu lebih cepat sampai daripada amalan dia. Amalan ada pahala tak? Niat pun dia ada pahala dia. Tapi pahala tu sampai dulu, tuan-tuan. Pahala niat tu sampai dulu. Pahala amalan tak sampai lagi. Pahala niat sampai dah. Ini benda yang kita nak kena dapat pencerahan. Kita kena jelas benda-benda yang macam ni. Apa dia contoh?
Bila niyatul mu'min ablaghu min amalih, kan, niat seorang yang beriman tu dia sampai dulu sebelum amalan dia. Apa dia contoh? Contoh yang pertama ialah apabila kita niat satu benda, yang mana niat tu benda baik, tapi benda tu kita tak ada nak buat. Niat kita baik nak buat 1, 2, 3, 4, tapi 3, 4 benda yang kita niat tu tak ada nak buat. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Itu yang kata pahala niat tu sampai dulu. Pahala amalan tak sampai lagi, tak tahu kat mana lagi pahala amalan ni. Pahala niat sampai dah destinasi dia. Itu penting. Kita jadi orang yang business minded dari sudut melipat gandakan pahala untuk dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa dia, tuan-tuan? Kita nak puasa hari Isnin, kan, puasa hari Khamis, puasa apa lagi? Puasa Tasu'a, kan, Ashura, apa semua, kan. Tiba-tiba pagi tu kawan-kawan daripada Kuala Lumpur, hello, aku dekat ni Anjung Keli ni, mai Anjung Keli. Kita duduk kat Perlis, takkan kita tak mau entertain kawan kita dari Kuala Lumpur. Kita niat puasa dah. Kita niat puasa dah, pakat dengan isteri kita, anak-anak kita pakat puasa lah hari ni. Tiba-tiba kawan kita zaman sekolah dulu pakat berkumpul, mai dekat Anjung Keli naik helikopter. Kan? Naik helikopter turun, dia kata hello, mai dia kata. Kita semua ada 4-5 orang ni. Sekolah kita semua pakat ada semua. Kita pun pergi. Ra'i dia. Dapat pahala tak, tuan-tuan? Hak kita bangun sahur tadi niat, dapat pahala. Insya-Allah dengan izin Allah Taala kita dapat pahala. Kan? Macam-macam lah kita niat nak sedekah tapi tak sempat nak bagi. Macam-macam niat nak bagi hadiah tak ada nak bagi. Niat tu sampai dah pahala tu. Ini yang dikatakan kita berniaga, kan, memperdagangkan niat tadi. Dan salah satunya, tuan-tuan, dalil yang digunakan oleh para ulama ialah satu hadis kursi yang mana Nabi SAW cerita kaedah dan cara malaikat tulis pahala. Macam mana malaikat ditulis pahala, supaya bila kita tahu cara tu, kita boleh guna kesempatan tu. Nabi cerita dalam hadis kursi, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla, idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubuha alaih. Allah Taala berfirman, apabila hamba-Ku dia nak buat benda buruk, maka janganlah kamu wahai malaikat tulis. Jangan kamu tulis. Ni perintah Allah kepada malaikat, kan. Dia niat untuk buat, jangan tulis. Tapi kalau dia buat benda tu, baru tulis. Kan, bila dia buat baru tulis. Fa in amilaha faktubuha sayyi'atan. Kan, bila dia buat benda tu baru tulis. Wa idza hamma bihasanatin falam ya'malha faktubuha hasanah. Bila dia niat nak buat benda baik tapi dia tak buat, maka tulis. Hak tang dosa tu, walaupun dia niat nak buat dosa tapi dia tak ada nak buat, tak tulis. Tapi benda baik, walaupun dia tak ada nak buat, awal-awal lagi Allah Taala suruh malaikat tulis. Ini cara dia, tuan-tuan. Kita tahu dia punya modus operandi dia, kan, modus operandi, SOP, kaedah, cara apa semua tu penting supaya kita tahu macam mana untuk kita maksimumkan, kan, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi fa in amilaha, dia niat nak buat baik, lepas tu dia buat sungguh benda tu, faktubuha 10, tulislah 10 pahala. Tuan-tuan, kalau macam tu, apa strategi kita? Apa strategi kita? Kita ni, kan, lepas kuliah agak-agak nak buat apa? Tidur. Niatlah. Aku lepas ni aku nak baca Quran 10 muka surat. Buat tak tahu lagi. Kan? Buat tak tahu lagi. Kalau ikut
hak lepas-lepas dah umur dah 50, hak lepas-lepas dah confirm tak buat. Kan? Hak ikut lepas-lepas dah, track record kita masing-masing tahulah track record masing-masing. Umur 60 dah. Kalau balik rumah tak baca Quran, contohlah kan. Memang tak baca Quran pun, tapi dia bukan macam tu. Tak apalah, soal tak baca tu tak apa, letak kat tepi. Niat kena ada. Azam tu kena ada. Mana tahu kok betul-betul kita balik kita ada kemampuan sungguh untuk baca. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, walaupun kita tak baca pun, pahala tu dapat, insya-Allah. Pahala tu dapat. Jadi hati kita ni sentiasa berbunga-bunga untuk buat amalan soleh, walaupun tak buat pun, ataupun buat sikit daripada 10 benda yang kita nak buat, adalah satu buat, tak apa. Pasal apa tak apa? Sebab kita dah belajar dah tadi bahawa pahala niat dah sampai dah. Dan kalau kita buat, Allah ganda 10 tuan-tuan. Sebab tu kita, bila kita tahu benda ni, kita kena ada strategi. Strateginya ialah sentiasa plan. Nak buat amal soleh banyak-banyak. Tak buat tak apa, tapi niat kena ada. Balik sekali lagi, aku nak ambil wudu, kan? Nak semayang gini-gini, nak baca Quran gini-gini. Lepas tu nak tengok ada hadis, tak apa. Balik-balik dia tidur. Kan? Lepas makan sekali lagi, perut kenyang, tidur, tak apa, tak ada masalah. Cuba tuan-tuan bayang, hak tuan-tuan niat tadi ada 4-5 benda tuan-tuan nak buat, sampai dah pahala di sisi Allah. Lepas tu malam esok pula, pas lusa pula, pas tulat pula. Cuba bayang, kalaulah Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita tu tuan-tuan, betapa banyaknya keuntungan kita. Ni dah dalam kepala tidur yang panjang. Tak ada niat nak buka Quran, tak ada niat nak buka kitab hadis, tak ada niat nak buka YouTube ceramah ke apa ke, tak ada niat. Niat dia dekat kepala, nak tidur sedap hujan, lagi syok tarik selimut, tidur kan. Niat tu dah tak betul dah. Jadi tuan-tuan, penuhilah diri kita dengan niat, dengan plan, dengan rancangan nak buat banyak kebaikan. Itu cara kita berniaga, berdagang, kan? Kita macam mana nak generate pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kan? Ni strategi tuan-tuan. Yang kedua, hati ni para ulama dia buat satu perbandingan supaya kita mudah faham. Hati ni apa dia? Dia kata hati kita ni diibaratkan seperti raja. Hati ni macam raja. Manakala amalan kita ni, kan, tubuh kan, tangan, kaki kita apa semua ni macam tentera, kan, macam tentera. Jadi dia kata bahawa tentu dia kata tak sama, kan, amalan raja dengan amalan askar ni, dia kata tak sama. Okay. Baik, maka hukum asal amalan hati itu dia lebih tinggi nilai dia daripada amalan jawarih, anggota tubuh badan. Raja dengan rakyat jelata sama ke? Siapa sini kata sama? Mana sama? Tuan-tuan keluar kalau jam-jam kan? Kalau jam-jam tuan-tuan. Kalau raja tuan-tuan tak ada jamnya, semua ke tepi. Tu raja. Sebab tu beza raja dengan rakyat jelata, beza, kan? Kita semua bagi laluan dekat dia, kita hormat dia, kita muliakan dia dengan penuh kebesaran dan sebagainya. Sebab tu kita panggil dia raja, kan, sultan. Kita rakyat jelata ni duduk bawah-bawah je. Maka ulama mengatakan bahawa hati ni dia macam raja. Hak tubuh badan kita hak lain ni macam rakyat jelata, macam tentera biasa ni. Maka dia kata, sebab itu dia ada kaitan dengan apa yang disebut oleh Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Ini antara benda yang kita kena faham.
Nabi sebut apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dua perkataan. Nombor satu apa dia? Ila qulubikum. Lepas qulubikum wa a'malikum. Dua perkataan. Satu, tengok kepada hati. Yang kedua, tengok kepada amalan kamu. Maka bila Nabi sebut dua perkataan ni, Nabi mendahulukan perkataan hati. Amalan nombor dua. Nombor satu hati, nombor dua baru amalan. Maka ini menunjukkan bahawa hati lebih utama berbanding dengan amalan. Dan hati tu niat. Hati tu niat. Niat tu penting. Bukan kata amalan tak penting, amalan penting. Tapi antara dua ni, niat lebih penting. Didahulukan. Abu Hurairah kata apa? Abu Hurairah kata al-qalbu milkul a'dha. Hati ni raja kepada semua anggota tubuh badan. Hati kita ni. Sebab tu hati kita nak kena baik, tuan-tuan. Kan? Hati kita nak kena baik. Bab harta Allah Ta'ala tak tengok. Hadis ni Nabi sebut innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Kan? Kalau Allah Ta'ala tengok bentuk-bentuk fizikal kita, kesianlah orang yang cacat. Kan? Orang yang tak ada tangan, orang tak ada kaki, orang buta, kesianlah dia. Tapi Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras. Tuan-tuan kahwin, kan? Kita orang Perlis kahwin dengan orang England. Anak tuan-tuan lawa lah tuan-tuan. Dia kacuk macam durian apa, siam. saya tak reti lah tu, kan? Kacuk apa, keluarlah blacktonnya, musangking apa, macam-macam lah keluar, kan? Tu kena tanya orang agro, orang apa, pertanian, agriculture, dia tahulah nak kacuk. Tapi manusia macam tu lah, bila dia kacuk lawa, kan? Bila dia kacuk lawa. Kalau kahwin satu kampung tak lawa mana. Siapa yang kahwin satu kampung rugi tu kan. Nak untung kacuk. Kita orang Perlis, kita kahwin dengan Jepun. Kita orang Perlis kahwin dengan orang Korea. Oh lawa anak cerdik. Kalau masuk sekolah tu dia nombor satu. Sebab kacuk. Tapi fizikal ni Allah Ta'ala tak tengok. Kalau Allah Ta'ala tengok, maknanya orang putih lagi untung lah. Kita kalau tengok orang putih, wah, cantiknya, handsomenya. Tak, Allah Ta'ala tak tengok, tuan-tuan. Ada cerita yang duk viral apa ni dalam seminggu dua ni. Sebenarnya dah viral lama dah. Dalam seminggu dua ni viral balik. Satu orang ni, dia adik-beradik dia 16 orang. Satu ayah, satu mak. Siapa sini boleh lawan? Ada? Satu ayah, satu mak. Saya dengar 16 orang. Allah, dahsyatnya. Kan? Saya 9 adik-beradik pun rasa ramai dah. Saya 9 adik-beradik naik kereta, ayah seorang, mak seorang, jadi 11. Pergi beraya rumah adik-beradik, rumah saudara, semua orang pelik. Satu kereta sampai keluar 11 orang. Dia kata macam mana susun? Saya kata macam mana susun? Double decker. Double decker, ingat bas dia double decker, kereta pun double decker juga. Oh teruk tuan-tuan, nak ribu adik-adik perempuan gitu, semuanya badan pun boleh tahan juga, kan? Penuh kereta. Satu kereta 5 kursi tapi boleh muat sampai boleh muat sampai 11 orang. Jadi yang duk viral dalam beberapa hari kebelakangan ni, cerita lama tapi dia viral balik. 16 orang. Anak nombor 1 sampai anak nombor 12 ke saya tak silap. 5 anak nombor 11. 1 sampai 11 semua lelaki. 1 sampai 11 semua lelaki. 12 sampai 16 5 orang semua perempuan. Macam mana dia tu kita pun tak tahu. Kan? 1 sampai 11 semua lelaki. 12 sampai 16 semua perempuan. Itu rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Tapi takdir Allah, tuan-tuan, masa ibu dia pregnant, mengandung adik dia yang ke last kali tu, yang ke-16 tu, ayah dia kena stroke.
Kena stroke, lumpuh, hilang pekerjaan, mata pencarian pun tak ada dah, pendapatan tak ada. Masjid bagi 160 sebulan. Masjid bagi 160 sebulan. Orang tanya dia macam mana dia boleh survive dengan 16 adik-beradik, ayah yang lumpuh, dengan mak yang nak kena jaga ayah. Dia kata dia daripada kecil-kecil sekolah rendah kena kerja dah. Jadi buruh, ambil upah, macam-macam lah nak survive. Masuk dah hutan, cari kayu api nak masak. Orang pakai dapur gas, kita tak mampu nak beli gas. Gas bukan mahal pun, RM26 sini. Lebih kurang lah, dah 20 lebih. Gas bukan mahal pun, bagi kita tak mahal. Tapi bagi dia, duit 160 je tuan-tuan ada. Campur dengan ambil upah sebel sedikit. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Dengan keadaan dia tu, dia makan nasi sahaja campur dengan ayak, bubuh gula sikit, bubuh garam sikit, bagi ada rasa. Lauk tak ada. Siapa dia di titik bandar ni tuan-tuan yang makan macam tu? Ada. Saya tak tahu, tapi setahu saya kita ni tak jumpa dah orang hak makan macam tu. Kan? Paling-paling lekeh pun nasi dengan telur goreng. Kan? Pi dekat pejabat YB nak telur. Kan? YB bagilah telur ke apa ke, sardin kan. Sekarang ni kita senang. Banyak masjid saya pi tuan-tuan, dengan kedai pun dia dah ada kongsi rezeki, betul tak? Kongsi rezeki tu boleh ambil je. Nak ambil sardin, nak ambil Maggi, nak ambil minyak masak. Kita hidup senang tuan-tuan. Kita hidup senang. Tapi dia ni diuji oleh Allah Ta'ala sampai tahap tuan-tuan, makan nasi, cari gula sikit, cari garam, campur supaya bagi ada rasa. Tapi tuan-tuan, Allah bagi rezeki kepada 16 orang adik-beradik ni. Semua 16 adik-beradik ni masuk universiti. Semua. Tidak ada kecuali. Semua 16 orang. Tidak ada seorang pun yang tak boleh masuk universiti. Semua boleh masuk universiti. Saya ambil cerita ni kan, tunjuk dekat anak, kata tengok. Tak malu ke? Kan? Anak lawyer. Kan? Mak ustazah sekolah menengah. Ayah UIA, mak pun UIA juga. Ayah dengan mak jumpa UIA, UIA lah dua-dua. Tapi kalau tak masuk universiti, cuba banding ni. Orang yang Allah Ta'ala bagi dia makan nasi saja, tak ada lauk, kuah dengan ayak kosong campur gula ataupun garam je. Kita Pizza Hut, McDonald, apa KFC, apa lagi, Grab, semua ada. Grab mai tolong hantar. Apa benda lagi? Kek, macam-macam kek ada. Kek aiskrim, kek tak aiskrim, semua ada. Tapi tak boleh masuk universiti. Tu geram tu. Kita bagi tahu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah kan, bila dia nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Betul tak? Tak ada siapa boleh halang. Sebab tu kita tuan-tuan kena betulkan niat. Jangan duk sombong. Kan? Jangan duk pandang rendah kepada orang miskin. Jangan pandang hina kepada orang kampung, kepada orang yang tidak bernasib baik. Kita kena tolong. Dan kita kena ingat bahawa bila kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Cuma biasalah dunia zaman sekarang ni orang ambil kesempatan. Kan? Orang ambil kesempatan. Oh azan, minta maaf kan? Azan. Sila. Fadal. Minta maaf. Terlupa lah.
Sidang hadirin mukminin. Jadi sebab itulah kita bila kita tengok orang yang tidak bernasib baik, kita jangan pandang hina. Cuma zaman kita hari ini ada orang ambil kesempatan. Kan dia tengok sebab banyak NGO, banyak individu yang duk tolong orang apa semua ni, masing-masing duk kata dia orang susah, dia asnaf, dia perlu bantuan. Tapi bila kita tanya alamat, dia tak mau bagi pula alamat. Bila kita nak pergi rumah dia, nak ziarah, dia tak bagi pula kita ziarah. Pasal apa? Entah-entah handphone dia lagi mahal daripada handphone kita. Kan? Entah-entah atas bumur dia macam-macam piring ada. Piring Astro lah. Piring macam-macam ada. Jadi duk minta macam-macam. Jadi itu orang kata jenis orang yang mengambil kesempatan di atas kebaikan orang ramai. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, kita jangan pandang hina kepada orang kampung, kepada orang yang tidak bernasib baik, kepada orang miskin dan sebagainya. Baik. Kemudian satu perumpamaan yang Nabi buat. Masalu hadhil ummah, Nabi kata, perbandingan, perumpamaan umat ni kamathali arba'ati nafar, macam 4 orang lelaki, macam 4 orang individu ni. Salah satu contoh Nabi buat apa dia? Rajulun atahu Allahu malan wa ilma. Satu orang lelaki ni, dia ada harta, dia ada ilmu. Harta pun banyak, ilmu pun banyak. Fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malih. Maka dia ni membelanjakan harta dia sesuai dengan ilmu dia. Dia tolong orang, sedekah, kan contohnya lah, kan, pergi haji, pergi umrah, kan, buat benda-benda, banyaklah benda kebaikan dia buat dengan menggunakan harta banyak yang dia ada tu. Lepas tu Nabi kata warajulun atahu Allahu ilma, hak seorang lagi ada ilmu, walam yu'tihi mala, tapi dia tak ada harta, ilmu je ada. Naik motor motor kapjai, yang pergi masjid, kan, nak pergi umrah pun tak boleh, pergi haji tak boleh, nak tolong orang dengan duit tak boleh, nak bagi duit kat masjid tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Duit tak ada. Yang dia ada ilmu sahaja. Kan? Fahuwa yaqul, dia kata apa? Law kana li mithlu hadha amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Dia kata aku ni, kalau aku ada duit macam orang tu, aku akan buat macam dia. Tengok niat dia tu. Kan? Dia tengok orang tu pergi umrah bulan Ramadan, dia kata aku kalau ada duit aku pergi umrah bulan Ramadan. Dia tengok ada orang tu, dia duk tolong satu kampung, dia duk tolong, dia kata aku kalau aku ada duit aku tolong satu kampung ni. Tengok adik-beradik dia hak kaya, bagi duit dekat mak dia 1,000, kat ayah dia 1,000. Aku pun kalau ada duit banyak macam dia, macam abang aku ni, aku akan bagi kat ayah aku 1,000, mak aku 1,000. Dah. 2 kali ganda aku nak bagi. Mak aku 2,000, ayah aku 2,000. Contohlah. Kita bagi apa? Entah-entah bulan ni pun belum dapat lagi tak? Mana ni anak 5 orang pakat terlupa belakang bulan ni. Pakat terlupa. Hak seorang bagi 100, hak seorang lagi bagi 200, hak lain pula bagi 500. Tapi setahun sekali, lepas dia terlupa, lepas tu ada lah lagu tu. Kan, anak-anak ni macam tu lah. Tak apalah, kita sebagai ibu, sebagai ayah tuan-tuan,
Anak kita senang, kita pun senang, betul tak? Anak kita tak bagi duit pun tak apa, tapi kalau bagi duit seronok lah, betul tak? Ke makcik kat belakang tak seronok anak bagi duit? Jangan, seronok kan, seronok. Siapa-siapa pun orang bagi duit seronok, tuan-tuan. Apa dia? Dia bagi sikit, lepas tu dia pinjam balik. Tu yang tak tahan tu. Aduh, pinjam balik tu lagi banyak pula tu. Haji duk cerita lagu tu, saya teringat masa saya mula-mula jadi lawyer dulu. Keluar UIA jadi lawyer, nak beli kereta lah kan, kita jadi lawyer nak kena pakai kereta lah, nak kahwin apa semua. Zaman tu zaman Iswara, Wira baru keluar. Kereta Wira baru keluar. Kita duk kira gaji kita masa tu 1,800, 2,000 macam tu lah lebih kurang. Lepas tu ada allowance ni dapatlah dalam 2,000 lebih. Ni cerita tahun 96, lebih kurang 96. Jadi nak beli kereta apa? Kita duk calculate paling sesuai Iswara. Masa tu Iswara Aerobag kan. Saya berkenan sungguh Iswara Aerobag tu. Okey, Iswara Aerobag okey kan. Lepas tu masa nak beli kereta, nak pergi booking tu, mak tanya, hang nak beli kereta apa? Saya cakap kat mak saya nak beli kereta Iswara. Dia kata, sebab apa Iswara? Saya kata, hak tu je hak mampu. Weh, mana boleh, lawyer tak boleh pakai Iswara, dia tak? Oi, mak lawyer ni. Yang lawyer nak pakai Iswara, mak lawyer kata tak boleh. Ni hebat mak lawyer ni. Mak saya kata tak boleh. Saya kata, habis nak pakai kereta apa? Paling kurang Wira, dia kata, baru sesuai dengan status kita sebagai lawyer. Mak saya ni. Saya kata, nak bayar dengan apa? Tak apa, duit jangan risau, mak bagi. Tu yang syok tu. Itu yang syok dengan mak, betul tak? Betul tak? Anak nak pinjam duit, tak ada masalah punya, mak boleh bagi. Mak saya kata, duit jangan risau, mak boleh bagi. Lepas tu saya tanya mak saya, ni nak kahwin, nak beli macam-macam, nak bayar macam mana? Bayar jangan risau. Cik mak kita, pada kita tahu dah, saja tanya. Kan? Mak kata, duit jangan risau. Nak bayar bila tak ada due date, tak ada due date. Ada duit bayar, tak ada duit simpan dulu, mak kata. Dapat pakai Wira. Pasal apa? Sebab angin mak tu lebih tinggi pada angin lawyer. Untung. Saya cukup terima kasih kat mak saya, tuan-tuan. Itu yang sayang sangat tu dekat mak tu, betul tak? Dia bagi loan dah lah, interest tak ada. Tak bayar. Saya bayar. Tapi dekat 10 tahun bayar. Dekat 10 tahun baru habis. Tu loan dengan mak memang syok loan dengan mak. Jadi mak duk perli lagu tu lah. Bila time bagi macam Haji kata lah kan, duk terlupa lah, begitulah, beginilah. Sebab tu kita dengan mak kita, tuan-tuan, dengan ayah kita, bagilah duit kan. Tak bagi duit pun tak apa, bagi hadiah ke. Yang paling penting amal soleh kita kan. Itu yang paling mak dengan ayah dia syok sangat dengan anak ni, kalau anak tu anak soleh kan, solehah. Kalau anak bagi duit 1,000 sebulan pun, tapi kalau anak perangai macam pelesit, tuan-tuan, anak ni jahat kan, anak ni berbuat orang benci kita satu keluarga, pening kepala mak dengan ayah. Walaupun duk bagi 500, 600, 1,000 sebulan, dia hak nombor satu tu agama. Itu nombor satu. Maka orang ni berbalik pada cerita orang ni, tuan-tuan, dia kata kalau dia ada duit, dia akan buat macam ni, macam ni, macam ni. Maka apa Nabi kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Depa dua orang ni, hak mula-mula tu ilmu ada, harta ada. Hak nombor dua, harta tak ada, ilmu ada, tapi dia duk kata, aku kalau ada harta macam dia, aku akan buat macam dia. Maka Nabi kata, dari segi pahala, mereka dua ni sama. Sebab tu penting kita ni, tuan-tuan, hati kita sentiasa nak buat benda baik. Soal tak dapat buat, itu nombor dua, itu urusan Allah. Kita pasal niat. Orang ni buat baik, aku nak buat macam dia juga. Bila dapat buat tak tahu. Yang penting nak buat. Yang penting ada peluang, ada bendanya, kita akan buat. Tak dapat buat tak apa, itu urusan Allah. Pahala Allah yang bagi. Ini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Nabi kata dalam hadis yang lain, idza maradal abd aw safar
kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Bila seorang hamba tu dia sakit ataupun dia bermusafir, maka ditulis pahala bagi dia sebagaimana dia masa dia sihat, masa dia tidak bermusafir. Kita masa kita sihat duk selalu datang masjid, sembahyang berjemaahnya, mengajinya, aktiviti macam-macam kita buat. Sekarang kita sakit, nak pergi masjid pun tak boleh. Pahala tu duduk berjalan, tuan. Pahala tu duduk berjalan walaupun kita duduk kat rumah je, tak boleh keluar pergi mana-mana sebab kita sakit. Itu penting kita membiasakan diri buat benda-benda baik. Sebab bila sampai masa kita tak mampu, meter pahala tu terus berjalan. Itu penting. Dan sama juga bila kita bermusafir. Bila kita musafir ni banyak benda tak boleh buat. Kan, pasal apa? Nak kena naik kereta api, nak kena naik kapal terbang apa semua kan. Jadi banyak benda yang kita terpaksa tinggal. Maka benda yang kita tinggal itulah pahala tu dia macam kita buat juga. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi dalam satu hadis, tuan-tuan sekalian, Nabi sebut, man ata firasha, siapa yang pergi dekat tempat tidur dia, katil dia, dia masuk tidur, wa huwa yanwi an yaquma fayusalli min al-lail, masa dia masuk nak tidur tu dia niat nak bangun sembahyang malam, niat nak bangun sembahyang malam, fa ghalabathu ainuhu hatta yusbih, tapi dia mengantuk menyebabkan dia tak dapat nak bangun sampai pagi. Kutiba lahu ma nawa, maka ditulis bagi pahala baginya sebagaimana yang dia niat. Wa kana naumuhu sadaqatan alaih min rabbih, dan dia kata bahawa tidurnya itu dikira sebagai sedekah daripada Tuhannya. Pahala juga tuan-tuan tidur tu. Soal tak dapat bangun tak apa, yang penting niat nak bangun kena ada. Ustaz, lagu tu syok semayangnya tidak, pahalanya dapat. Tuan-tuan, syok tak syok? Sekarang ni Nabi kata dapat pahala, yang penting niat kena ada. Niat sungguh lah, jangan niat buat main-main. Allah Ta'ala tahu ini niat tapi aku tak mau bangun. Tuan-tuan, ni Allah lah, bukannya kawan kita. Allah dia tahu hati kita tu kata apa kan. Kita niat sungguh, memang nak bangun sungguh, tapi memang tak bangun. Tak bangun. Umur dah 60 tak bangun juga kan. Kalau betul tuan-tuan kita memang niat sungguh nak bangun tapi tak bangun, tak ada masalah. Allah Ta'ala bagi pahala sebab kita niat sungguh, bukan niat main-main. Jangan salah faham, niat main-main tu yang tu tak kira. Ni niat sungguh ni. Sebab tu penting sentiasa ada niat. Tak apa tak bangun pun tak apa, yang penting niat sungguh-sungguh tu ada, dapat pahala. Dan tidur tu pun dikira sedekah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok pahala. Lepas tu banyaklah contoh-contoh lain. Siapa yang niat nak mati syahid, walaupun dia tidak mati syahid, dia akan dapat pahala mati syahid dan sebagainya. Yang penting tuan-tuan kita jaga niat kita supaya tidak dicemari dengan benda lain yang boleh merosakkan amalan. Riak kan, sum'ah, benda-benda yang kita kata boleh merosakkan amalan. Jadi sidang hadirin mukminin, setakat itu mudah-mudahan sedikit ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.